Hari tu, aku buat video pasal Matheus Fernandes dah setuju nak ke Manchester United. Tiba-tiba hari ni dia dah sah ke pasukan Tottenham. Apa cerita? Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So dalam video kali ni kita nak sembang tentang 3 isu, tapi tiga-tiga ni pasal transfer. Yang pertama adalah isu Matheus Fernandes, kita kalah race dengan pasukan Tottenham Hotspur untuk dapatkan pemain daripada pasukan West Ham. Yang kedua adalah Rashford U-turn, daripada hampir 100% akan keluar daripada Manchester United, tiba-tiba MU setuju untuk bagi peluang kedua dekat Rashford. Yang ketiga adalah Amad Diallo takkan dijual pada summer kali ni. So jom kita tengok yang pertama dulu, Matheus Fernandes ke pasukan Tottenham Hotspur. Macam tak percaya aja, kita kalah bersaing dengan pasukan Tottenham Hotspur. Bukanlah nak merendahkan pasukan Tottenham Hotspur, tapi kalau kita tengok daripada status klub macam Manchester United dengan pasukan Spurs, memang kita boleh kata Manchester United nama lagi besar lah. Lagi-lagi kita main UCL pula musim depan. Kita tengok sama lepas, walaupun kita tak layak pergi UCL, kita still boleh tarik nama besar macam Matheus Cunha, Bryan Mbeumo dan juga Benjamin Sesko. Tapi macam mana sama kali ni, setakat lah ni kita hanya dapatkan satu player saja, iaitu Ederson, dan kita kehilangan top target kita iaitu Matheus Fernandes. Sebenarnya daripada personal agreement, Matheus Fernandes ni memang dah nak join Manchester United tau, tapi Spurs masuk last minute, dan disebabkan desire pasukan Tottenham lagi besar, dan menurut beberapa sumber berita aku baca, Roberto De Zerbi pun memang push, dia selalu call tau Matheus Fernandes nak membuktikan yang mereka betul-betul nakkan dia akan masuk dalam projek baru Tottenham Hotspur. Sedangkan Manchester United masih lagi bernego-nego dengan pasukan West Ham. So lala kali bila pasukan Spurs willing untuk bayar 85 juta pound, Matheus Fernandes pun setuju untuk join pasukan Tottenham Hotspur. Lagi ikonik dia iaitu pasukan Tottenham Hotspur yang bersaing dengan pasukan West Ham yang tersingkir EPL pada musim lepas. So macam mana kita boleh kalah bersaing dengan pasukan Tottenham Hotspur? Sebenarnya aku rasa daripada segi harga kot. Kalau daripada segi desire nak join, mestilah Matheus Fernandes nak join dua-dua klub, sebab dua-dua klub main dekat EPL, dan kita tengok daripada segi status mungkinlah dia nak join Manchester United. Tapi disebabkan bukan setakat Manchester United, bukan setakat aku seorang, majoriti kita semua pun rasa harga 85 juta pound yang pasukan West Ham letakkan untuk Matheus Fernandes tu harga yang sangat-sangat melampau. Sebab Matheus Fernandes ni kita tak nafikan dia memang padu, tapi untuk bayar 85 juta pound untuk satu midfield dalam pasukan yang tersingkir EPL dan satu midfield yang tak terpilih langsung untuk pasukan kebangsaan Portugal dekat Piala Dunia, tu adalah satu harga yang cukup mahal. So disebabkan tu Manchester United masih lagi nego untuk turunkan harga Matheus Fernandes. Tapi disebabkan pasukan Tottenham, aku tak tahulah mereka mabuk apa sama kali ni, gila-gila amat mereka punya transfer. Ni bukan setakat Matheus Fernandes tau. Dengar cerita mereka nak dapatkan Sandro Tonali pula. Tak silap-silap masa tengah edit video ni, Sandro Tonali dah here we go dah ke pasukan Tottenham Hotspur. Dan memang gila, kali ni kita tengok Spurs memang all out nak pertahankan ataupun naikkan mereka punya kualiti pasukan. Daripada musim lepas mereka bersaing dekat relegation, dan musim ni mereka nak fight dekat top table. Mereka dah buktikan dengan kalahkan pasukan Manchester United. Personal pendapat aku, kalau kita tengok dalam video lepas masa aku cakap Matheus Fernandes dah tuju join Manchester United, aku seronok bila Matheus Fernandes nak join Manchester United. Tapi masa tu aku juga cakap yang harga 85 juta pound cari player lain lah sana cerita. Sebab bukanlah tak nafikan dia ni padu, tapi terlalu mahal lah untuk dapatkan pemain dengan harga yang macam tu. Mungkin dia akan sukses dekat Tottenham Hotspur, tapi kalau in future Tottenham nak jual balik Matheus Fernandes ni, takkanlah mereka nak jual 100 lebih kan? Kalau jual 100 lebih pun margin agak rendah, sebabkan mereka beli pun dah 85. Tapi mungkin disebabkan status MU dengan pasukan Spurs yang masing-masing berbeza. Contoh macam Manchester United tak desperate dapatkan Matheus Fernandes, sebab MU bulan ni dah ada pemain macam Bruno Fernandes yang mungkin boleh main 1 ataupun 2 musim lagi. Tapi untuk pasukan Tottenham pula, dengan James Maddison yang asyik-asyik injured, Xavi Simons pula yang jarang jumpa form dia, so mungkin disebabkan tu pasukan Spurs willing untuk bayar 85 juta pound, sebab Matheus Fernandes akan jadi key player untuk pasukan Spurs pada musim depan. So sebenarnya aku kecewa bila Matheus Fernandes terlepas ke pasukan Spurs. Elliot Anderson sebelum ni terlepas juga daripada Manchester United pergi ke Manchester City, tapi aku rasa ni adalah satu good move daripada Manchester United nak elak pemain-pemain yang overpriced. So bila kita gagal dapat
dapatkan Matheus Fernandes, siapa pula pemain yang Manchester United target? Dengar cerita kalau nak target Tonali dah agree personal term tau dengan Spurs. Cuma lah ni yuran je. Dengar cerita Spurs akan bayar lebih daripada 100 juta pound untuk dapatkan Tonali. Memang gila-gila sama kali ni. Mungkin nanti aku kena buat satu video dekat Pala Bola Studio kan, cerita pasal transfer Spurs ni. So menurut beberapa rumours yang kita boleh baca, Manchester United dah letakkan dua nama baru sebagai target Manchester United. Satu, Alex Scott, pemain pasukan Bournemouth. Market value dia agak tinggi juga dalam 30 ke 40 juta pound, tapi kalau kita cuba dapatkan dia, mungkinlah lagi rendah daripada Matheus Fernandes. Mungkin 40 sampai 50 juta pound kita dah boleh dapat. Ataupun kalau Bournemouth nak markup pun mungkin paling tinggi 60. Tapi kalau depa letak atas 50 pun aku rasa kena fikir balik. Pemain kedua iaitu pemain yang tengah perform kat World Cup lah ni. Dah balik dah pun, iaitu Felix Mecha, pemain pasukan Jerman. Dia ni memang padu tau kalau kita tengok dekat midfield pasukan Jerman masa dalam Piala Dunia. Lebih kurang nampak gameplay dia macam Jude Bellingham. So mungkin Manchester United boleh try dapatkan Felix Mecha. Tapi kalau kita baca rumours dekat media apa semua, bila tiba-tiba keluar je berita yang MU berminat dengan Mecha, tiba-tiba Dortmund pasang harga tinggi. Tapi aku percaya yang Manchester United takkan dapatkan pemain dengan harga yang melambung tinggi lagi kecuali pemain tu betul-betul layak. So hampa rasa kita patut tak dapatkan Alex Scott dan juga Felix Mecha, ataupun hampa rasa ada calon lain? Aku dah bagi tahu daripada video lepas lagi, aku nak Christos Mozakirtis. Tak kira lah nak dapatkan siapa, dapatkan Mozakirtis tu dulu. Please, tolong MU. Saya takut terlepas pergi kelab lain. Sebab lah ni kita dah kehilangan dua key player tau. Satu key player dan juga satu backup squad. Yang pertama adalah Casemiro, tinggalkan MU secara percuma. Yang kedua adalah Manuel Ugarte. Walaupun Ugarte ni tak perform musim lepas, tapi dia bagus untuk backup. Tapi sayang dia pun injured. Lah ni Manchester United baru dapatkan seorang player saja dekat bahagian tengah, iaitu Ederson. So aku harapkan Manchester United bergerak lagi aktif. Cuma aku setuju dengan keputusan Manchester United tak bayar dengan harga yang mahal dekat kelab-kelab lain untuk dapatkan pemain baru. So kita tengok ke isu kedua iaitu Marcus Rashford. Sebenarnya patutnya Manchester United memang dah tutup dah pintu untuk Marcus Rashford. Lagi-lagi masa Ruben Amorim. Sebab masa Ruben Amorim lah dia letakkan Marcus Rashford dalam bomb squad. Bomb squad ni apa dia? Bomb squad tu adalah pemain-pemain yang memang akan diasingkan daripada tim utama. Sebab tim memang nak buang mereka. Sampai Marcus Rashford pergi ke pasukan Barcelona. Dia perform dekat sana tapi tak adalah meletup gila. Cuma memang dia perform kat sana. Tapi sayang Barcelona pilih untuk tak dapatkan dia secara tetap dan mereka beli Anthony Gordon pula. Dan bila Rashford nak balik ke Manchester United, kita boleh tengok menurut beberapa wartawan, contoh macam Fabrizio Romano, David Ornstein, mereka bagi tahu yang mana Manchester United dah buat perbincangan dengan Cam Rashford dan Manchester United sudi untuk bagi peluang kedua dekat Rashford, dan Rashford pun sudi terbuka untuk main sekali lagi dengan Manchester United. Tapi bila statement macam ni keluar, bukanlah 100% yang Rashford akan kekal dengan Manchester United. Proses dia lah ni macam ni. Manchester United akan includekan Rashford dalam tim pre-season under Michael Carrick, bagi dia training dulu under Michael Carrick nanti, tengok macam mana. Kalau sesuai dengan sistem Carrick puas hati, Rashford puas hati dengan role dia, barulah Rashford akan terus main dengan Manchester United. Tapi Manchester United juga tak tutup kemungkinan kalau lah ada offer main pada sama kali ni dan Rashford nak keluar, so Manchester United willing untuk jual dia. Tapi senang cerita, kalau Rashford nak balik ke MU, Carrick terima dengan pintu terbuka, Ineos pun terima dengan hati terbuka. So kita tengoklah apa jadi nanti. Kalau Rashford masuk dalam squad Manchester United under Carrick pun, aku rasa satu penambahan ambil juga. Cuma aku rasa dekat media lah, media akan kembali attack Rashford macam sebelum ni. Lagi satu, kontrak dia akan tamat pada tahun 2028. So lambat lagi 2 musim lagi kontrak dia akan tamat. So aku rasa ni adalah peluang terakhir dia pada musim ni. Kalau contohlah dengan MU tak kasih juga, MU wajib jual dia pada sama depan supaya nak elakkan kerugian secara percuma. So isu ketiga dalam video kali ni iaitu Amad Diallo. Kita tengok performa Amad musim lepas, lagi-lagi lepas AFCON, memang performa dia merudum dekat Manchester United. Tapi dekat World Cup kali ni, performa Amad memang kencang gila dengan Ivory Coast. Siap boleh skor 2 gol dalam Piala Dunia, skor lawan dengan pasukan Norway, game yang mereka tersingkir, dan skor juga satu-satunya gol bawa pasukan Ivory Coast menang lawan dengan pasukan Ecuador dalam game pembukaan. So dengan prestasi Amad macam ni, Manchester United dah letakkan yang Amad ni not for sale. Tapi aku rasa kalau Amad tak perform dekat Piala Dunia sekalipun, aku rasa Manchester United memang takkan jual Amad, disebabkan kita nak bagi persaingan sihat dekat bahagian attacking dan kita perlukan squad depth dan banyak pemain untuk hadapi musim depan. So aku rasa tu satu good move daripada Manchester United untuk kekalkan Amad Diallo, dan aku harapkan Amad boleh perform lah musim depan. Tak kira lah dia main first E ke, dia main sebagai backup ke, tapi aku harapkan setiap kali dia main atas padang, dia boleh deliver. So apa pendapat hampa? Hampa rasa bagus ke Manchester United tak dapatkan Matheus Fernandes dengan harga 85 juta pound, dan hampa setuju ke Rashford kekal dekat Manchester United, dan hampa seronok ke Amad takkan dijual oleh Manchester United? Cuba hampa komen kat bawah, ok? So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa
lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.